Yang Berhormat Tuan Nur Amin bin Ahmad, silakan. Soalan 4. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Ya. Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih Kanga, Yang Berhormat Kanga. Sebagai persediaan menghadapi ketidaktentuan keadaan cuaca dan untuk menghadapi musim monsun Timur Laut MTL 2022-2023 pada akhir tahun ini, kerajaan telah mengambil langkah pra-bencana, ketika bencana dan juga pasca bencana Yang Berhormat. Meningkatkan pemahaman terhadap arahan Majlis Keselamatan Negara nombor 20 dan memantapkan persediaan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah, Pusat Kawalan Operasi Bencana, Pos Kawalan Tempat Kejadian dan agensi-agensi tindak balas melalui program simulasi dan sesi libat urus di seluruh negara. Melaksanakan program Community Based Disaster Risk Management ataupun CBDRM di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran awam terhadap bencana serta peranan mereka sebagai initial responder. Dari aspek pemantauan dan amaran awal, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS telah membuat persiapan melibatkan projek tempatan banjir serta pembinaan kolam takungan banjir, menaik taraf stesen siren amaran banjir dan stesen kamera web bagi tujuan ramalan dan amaran banjir. Siren amaran juga dinaik taraf dari segi bunyi dan akan disekalikan dengan pengumuman sekiranya berlaku banjir di kawasan titik panas atau hotspot dengan izin. Untuk persediaan tindak balas bencana atau ketika bencana, bagi memantau persiapan PBBN dan JPBD untuk memastikan jentera pengurusan bencana berada pada tahap optimum, yang Tan Sri Yang Tua, pendek sungguh masa yang diberi kepada saya. Teruskanlah. Saya mohon izin. Bagi memantau persiapan JPBN dan JPBD untuk memastikan jentera pengurusan bencana berada pada tahap optimum, yang berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara memperusikan mesyuarat Task Force Persediaan menghadapi MTL yang akan diadakan secara berkala. Pelaporan akan dikemukakan kepada Jemaah Menteri setiap minggu. Dalam pada itu, secara keseluruhan, seramai 76,336 pegawai dan anggota agensi tidak balas di semua peringkat berada dalam keadaan siap siaga sepenuhnya dengan pelbagai aset berjumlah 22,622 meliputi darat, air, udara, perubatan dan lain-lain. Agensi perubatan ENATMA akan menyalurkan peruntukan kepada JPBN dan agensi tindak balas dengan menggunakan tabung Kuaban berjumlah RM16,757,747. Bagi aspek pengurusan mangsa Jabatan Kebajikan Masyarakat pula bersiap sedia untuk mengaktifkan 6,010 pusat pemindahan sementara PPS di seluruh negara yang mempunyai kapasiti untuk menempatkan 1,620,855 mangsa. Jika JKM juga telah bersedia memaksimumkan fasiliti menyimpan bantuan bencana di seluruh negara. Selain itu, MTL kali ini JKM akan menyediakan makanan retort untuk tempoh 24 jam pertama, dan untuk akhir sekali pasca bencana, penambahbaikan mekanisme penyelarasan pasca bencana meliputi bantuan awal, pembersihan dan bantuan-bantuan pasca bencana kepada mangsa termasuk bantuan kewangan ini, termasuk meningkatkan kerjasama antara JPBN dan JPBD bersama NGO berkaitan penyelarasan pengurusan bantuan bagi memastikan tindakan seberapa segera diambil apabila berlakunya sebarang kejadian bencana. Mesyuarat JPBP ataupun pusat yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan supaya JPBD diaktifkan dan peranannya di semua lokasi bencana diperkasakan. Di samping itu, semua JPBN dan JPBD juga diarahkan bersedia lebih awal untuk memastikan bantuan bekalan sampai ke lokasi yang terlibat. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Kang. Terima kasih atas jawapan. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya yang selanjutnya ini ada beberapa tapi dia berkaitan. Pada tahun lalu saya sendiri juga berada di lapangan membantu mangsa banjir khususnya di Selangor dan juga membantu membuat pencarian dana kepada sukarelawan-sukarelawan yang ke Pahang. Saya mengucapkan terima kasih kepada banyak agensi kerajaan yang terlibat kemudian, tetapi jika ditanya kepada mangsa-mangsa, saya berani kata sekurang-kurangnya 70% sebenarnya diusahakan oleh orang awam. Jadi tadi banyak jawapan menteri itu panjang. Saya percaya bahawa dulu pun ada persediaan, tetapi banyak perkara yang kata tidak dijangka berlaku. Jadi apakah jaminan kerajaan bahawa tidak akan lagi berulang kelewatan dan juga kekurangan bantuan dari kerajaan? Itu yang pertama. Yang kedua tadi juga ada bantuan pasca banjir. Saya percaya banyak kerosakan berlaku khususnya kepada bangunan awam, misalnya sekolah. Jadi saya nak tahu sejauh manakah kerosakan yang terdahulu telah dipulihkan dan berapakah unjuran perbelanjaan untuk orang kata pemulihan pasca banjir yang disediakan sekiranya berlaku lagi tahun ini dan mungkin lebih besar. Terima kasih. Yang Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kanga.
Ada beberapa soalan, saya akan cuba menjawab. Kalau saya tidak ada jumlah itu, saya akan memberi dalam bentuk bertulis, Yang Berhormat. Pertamanya, ia ada banjir tahun lepas ataupun MTL tahun lepas is unprecedented ataupun tidak dijangka begitu kuat sekali. Jadi mungkin ada penambahbaikan sepatutnya dibuat. Jadi tahun ini kita lebih bersedia dan bukan hanya mengambil kira hal-hal pasca banjir tetapi permulaan awal. Jadi dan NGO kalau disebutkan orang awam, boleh saya katakan adakah mereka tu NGO-NGO yang terlibat yang membantu pada ketika itu. Jadi sekarang ini NADMA telah mewujudkan satu platform bernama Kerjasama Rakan NADMA yang mana terdapat 120 buah NGO yang berdaftar di bawah inisiatif ini. Dan ketika MTL 2021-2022 direkodkan seramai 26,989 orang sukarelawan daripada NGO-NGO Rakan NADMA yang membantu. Dan postmortem yang telah dibuat oleh NADMA adalah untuk mendengar pandangan dan cadangan penambahbaikan dari semua yang terlibat, orang awam ataupun bentuk-bentuk NGO yang datang untuk bantu dan badan-badan korporat. Dan juga semua hal-hal pasca banjir yang masih belum selesai itu, dia ada beberapa kekangan yang berlaku. Kalau kita kata pasal sekolah, saya akan cuba mendapatkan senarai mana sekolah yang belum lagi selesai pembaikannya, tetapi dalam masa sama, Yang Berhormat Tan Sri Yang Ketua, terdapat banyak kekangan yang melibatkan hal-hal tapak-tapak yang nak dibina rumah baru. Jadi itu sedang dilihat oleh, jadi kerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri amat perlu sekali untuk mengenal pasti tapak-tapak ini. Dan harga siling, harga-harga siling juga telah melambung. Sebelum ini 56,000, sekarang telah dikenal pasti bahawa ia perlu dipertingkatkan untuk bina baru dan juga fasiliti-fasiliti lain sebab harga barang telah naik. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih. Sebelah sini pula, Yang Amat Sik. Silakan. Setiu. Okey, terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Soalan tambahan, banjir besar yang berlaku di sekitar Lemah Kelang pada penghujung tahun lepas mengejutkan banyak pihak. Sedangkan kesiapsiagaan pihak-pihak keselamatan banyak tertumpu di negeri-negeri pantai timur. Oleh itu, berdepan dengan ramalan yang hampir sama dengan tahun lepas, sejauh manakah persediaan banjir terutamanya di negeri-negeri sekitar Lemah Kelang dilaksanakan pada waktu ini agar tragedi banjir di Lemah Kelang seumpamanya berlaku pada penghujung tahun lepas dapat dikurangkan risiko kehilangan nyawa, kerugian harta dan sebagainya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Setiu. Sama saja, Yang Berhormat, sama ada ianya berlaku di pedalaman ataupun di kampung ataupun di negeri-negeri lain, sama saja usaha dan giatnya NADMA dan juga semua JPBD dan juga JPBN yang terlibat untuk mengusahakan memastikan segala bentuk bantuan dan juga rescue mission berlaku dengan efisien sekali. Kali ini kita mempunyai satu task force yang diketuai oleh Tan Sri KSN, itu menambahkan lagi kemaskini dan juga susunan kerja yang lebih mantap. Satu lagi saya ingin bawa kira, saya sebut perkara ini banyak kali, hal-hal banjir kilat di dalam kawasan bandar, kerana berikutan daripada arahan MKN nombor 20 banjir kilat ni sebelum ini ditakrifkan sebagai bencana, bukan ditakrifkan sebagai bencana, tapi sekarang oleh kerana ia berlaku sangat kerap di dalam kawasan bandar, dalam keadaan tertentu ianya boleh disyorkan sebagai satu kejadian bencana oleh JPBN dan mangsa layak dipertimbangkan bantuan-bantuan, dan kalau ia jatuh pada 3-4 perkara atau syarat ini menyebabkan gangguan kepada aktiviti masyarakat dan urusan negara, melibatkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda, kerugian ekonomi dan kemusnahan alam yang melangkaui kemampuan masyarakat untuk mengatasinya serta memerlukan tindakan penggembelengan sumber yang ekstensif. Jadi Yang Berhormat, insya-Allah kita doakan rakyat kita selamat. Itulah hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kerajaan ini. Terima kasih.
Yang Speaker, Amat soalan Kota tambahan. Melaka. Pendek. Terima kasih Tan Sri Speaker. Tan Sri Speaker, Isnin yang lepas saya ada tanya soalan kepada Timbalan Menteri tentang kalau diadakan pilihan raya waktu banjir. Tapi Speaker kata tak perlu jawab sebab itu ialah spekulasi lah. Tapi Speaker, 2 hari yang lepas di Jasin, hujan lebat sudah banjir di Jasin. Di Perak juga sudah banjir. Jadi itu bukan spekulasi, itu memang kenyataan. Dan kita jangka banjir akan lebih teruk akan berlaku. Jadi soalan saya, ya, umum, soalan umum, bukan spekulasi. Jawapan Timbalan Menteri tadi banyak perbincangan dengan jabatan yang lain. Ya, saya nak tanya kepada Timbalan Menteri, adakah perbincangan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya untuk menghadapi pilihan raya di waktu banjir ini? Adakah SOP telah dibincang dengan SPL? Adakah sesuai? Ya, apakah pendapat SPL? Adakah sesuai untuk kita adakan pilihan raya waktu bencana banjir yang akan berlaku ini? Terima kasih Tan Sri Speaker. Ini bukan spekulasi. Ini memang sudah berlaku. Yang Amat. Terima kasih. Saya kata spekulasi bukan pasal banjir. Banjir bukan spekulasi. Pilihan raya tu yang spekulasi. Silakan Yang Jadi, Amat. Tan Sri Speaker sahkan pilihan raya adalah spekulasi. Saya tak boleh sahkan. Kalau begitu, saya terima. Kerana benda tu tak ada lagi. No, So, sebab kita Tan speculate Sri lah. Speaker berkuasa, boleh membuat keputusan. Kalau Tan Sri Speaker kata spekulasi, kita terima. Bila pula saya Parlimen tidak boleh dibubarkan. Tan Sri Speaker tak ada kuasa. Yang Amat, saya mana ada kuasa untuk menentukan pilihan raya atau tak pilihan raya. Mana undang-undang ni? Silakan Yang Amat. Speaker pun boleh duduk lama sikit kalau try election. Saya dah duduk terlampau lama dah. Boleh, jangan terima usul. Yang Amat, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhad Kota Melaka sekali lagi bangun untuk bertanya soalan yang sama. Sebenarnya saya bersedia pada hari itu juga Tan Sri. Ya. Tetapi hari ini biarlah saya menyatakannya di Dewan Yang Mulia ini. Kebajikan 33 juta rakyat keluarga Malaysia sentiasa menjadi keutamaan kerajaan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kerajaan tentu sekali akan mengambil kira pandangan dan maklumat daripada semua agensi berkaitan seperti MAT Malaysia, JPS, NADMA, APM dan juga SPR yang berhormat sebelum membuat sebarang keputusan. Saya yakin bahawa sebarang keputusan untuk mengadakan PRU adalah di bawah kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengangkat sembah perkara ini kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Berdasarkan rekod Yang Berhormat Tan Sri Yang Bertua, PRU pernah diadakan pada bulan November iaitu pada tahun 1999 dan terbaru pada PRN Sarawak dan telah diadakan pada 18 Disember 2021. Mesyuarat Task Force Persediaan Menghadapi MTL 2022-2023 bilangan 1 tahun 2022 yang diadakan pada 3 Oktober 2022 yang saya juga menghadirinya Yang Berhormat, yang diperkongsikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara telah membincangkan mengenai kemungkinan PRU dilaksanakan sewaktu MTL 2022-2023. Task Force ini akan memperhalusi langkah-langkah yang perlu diambil dan semua jentera pengurusan bencana diarahkan untuk bersedia optimum menghadapi sebarang kemungkinan sekiranya PRU dilaksanakan sewaktu musim MTL. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.